Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk pelajaran kali ini kita akan belajar dalam bidang akhlak Islamiah, pelajaran yang ke-25, iaitu menyemai kasih, menuai sayang. Jadi anak-anak boleh tengok muka surat 191 hingga 198 dalam buku teks sebagai rujukan tambahan. Jadi, yang pertama sekali kita akan tengok apa itu maksud kasih sayang ataupun mahabbah. Kasih sayang, mahabbah sama. Okey, daripada segi bahasa, cinta, kasih, sayang dan juga kecenderungan diri. Manakala daripada segi istilah adalah kecenderungan diri terhadap sesuatu benda-benda yang baik. Apa-apa benda yang baik itu adalah kasih dan sayang. Dalil nakli kasih sayang daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul muhsinin", yang bermaksud sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berusaha membuat kebaikan. Jadi Allah dah cakap, Allah dah berfirman dalam Al-Quran, Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka kita saling berkasih sayang antara satu sama lain. Jangan kita buat kemungkaran, jangan kita buat kejahatan. Kalau kita nak Allah suka kita kena buat kebaikan. Okey, ini daripada Al-Quran. Kita tengok pula dalil daripada hadis. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi, kalau kita tak sayang saudara kita seperti mana kita sayang diri kita, maka tidak sempurnalah iman kita. Na'udzubillah kan. Kalau tak sempurna iman ni, susahlah sikit kita nak masuk syurga ni. Okey, jadi kalau kita nak sempurna iman, kita sayang saudara kita sebagaimana kita sayang diri kita. Ini apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jadi ada dua. Okey, ada dua. Satu daripada Al-Quran, satu daripada hadis. Kita pergi kepada yang seterusnya. Jadi, apa je sifat kasih sayang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan? Okey, daripada syair ni, okey, daripada sajak ni, apa yang kita dapat tengok adalah yang pertamanya, Rasulullah sayang sangat kepada isteri baginda, kan? Iaitu Khadijah. Sebagai contoh apa? Baju yang koyak dijahitnya sendiri. Lepas tu Rasulullah juga sayang kepada umatnya. Iaitu, kita boleh tengok daripada ayat ni. Okey, doa dan syafaat diberi. Nabi, betapa Nabi sayang ni kita, Nabi bagi doa dan syafaat beliau kepada baginda kepada kita. Lepas tu Nabi juga sayang kepada haiwan, kan? Iaitu apa? Kucing. Lepas tu Nabi juga sayang kepada sahabat dan sebagainya. Jadi ada banyak, kan? Nabi dah tunjukkan dah sifat-sifat contoh kasih sayang ni. Kita je nak ikut tak nak ikut je, kan? Kalau kita ikut, memang itu satu amalan yang terbaik, amalan yang terpuji. Kalau kita tak ikut tu, pelan-pelan kita berubah, kita cuba contohi apa yang Nabi dah ajar kepada kita. Okay, jadi kita tengok pula apa sifat kasih sayang yang diredai dan dimurkai. Dia ada dua. Satu yang diredai, satu lagi yang dimurkai. Kita pergi satu-satu. Okay, yang pertama yang diredai. Apa je sifat kasih sayang yang diredai ni? Okay, ada tiga. Okay, 1, 2, 3. Okay, yang pertama, mencintai Allah dan Rasul. Kalau kita sayang kepada Allah dan Rasul, itu adalah kasih sayang yang diredai oleh Allah. Contohnya apa? Kalau kita nak membuktikan kita tu sayang dan cinta pada Allah dan Rasul, adalah dengan kita mendahulukan perintah Allah SWT dan kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Lepas tu kita juga menegur perbuatan-perbuatan mungkar dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh. Banyak lagi contoh lain. Okey, yang kedua, mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat. Ini pun
sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah SWT juga. Sebagai contoh apa contohnya? Contohnya kita taat kepada ibu bapa kita, so kita sayang adik-beradik kita, kita ziarah sanak saudara, kan? Lepas tu kita penuhi undangan mereka, dan sebagainya. Okay. Dan yang terakhir sekali, apa sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita menyayangi saudara seagama kita. Kita Islam, kita semua saudara. Okay. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita ajak saudara-saudari Islam, ajak kawan-kawan kita berbuat kebaikan, amalkan perintah Allah SWT, berpesan-pesan kepada kebenaran, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang yang lebih muda, dan lain-lain. Banyak lagi contoh lain. Okay, jadi ada 3 sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengok pula apa sifat kasih sayang yang dimurkai oleh Allah SWT. Tadi diredai, yang ni lawan dia, dimurkai. Okay, apa je kasih sayang yang dimurkai ni yang Allah tak suka? Okay, yang pertama, cinta yang melampaui batas syarak. Cinta yang melampaui batas syarak. Tak lain tak bukan, contoh yang paling mudah untuk kita faham, cinta antara lelaki dengan perempuan ajnabi, sehingga mendorong perbuatan zina. Na'udzubillah. Okay, kita cuba elakkan. Yang kedua, kasih demi kepentingan kebendaan. Ni pun dimurkai oleh Allah juga. Kan? Contohnya apa? Kita cinta seseorang itu kerana rupa paras. Dia cantik, dia handsome, kita suka. Lepas tu, harta benda. Kita tengok dia kaya, kita suka dia. Material, orang cakap kan sekarang. Dan juga pangkat. Ini pun tak boleh juga. Dimurkai oleh Allah juga. Kalau kita nak cinta pada seseorang itu, biarkan cinta tu sampai benda tu jadi halal. Lepas tu, biar kita cinta tu ikhlas kerana Allah SWT. Jangan sebab benda-benda macam ni. Okay? Dan yang terakhir sekali, apa kasih sayang yang dimurkai oleh Allah SWT adalah sayang secara keterlaluan. Sayang secara keterlaluan pun tak boleh juga. Contohnya apa? Utamakan rakan lebih daripada ibu bapa. Kawan-kawan cakap apa, kita ikut. Tapi, bila ibu bapa pesan pada kita apa semua, kita tak nak ikut. Itu pun tak boleh juga. Okay? Jadi ada 3 juga untuk sifat kasih sayang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kan tadi hadis tadi ada cakap bahawa tidak sempurna iman kalau kita tak sayang saudara kita seperti mana kita sayang diri kita. Jadi apa hubungan sifat kasih sayang dengan iman ni? Okey, kasih sayang dengan iman ni ada kaitan dia. Okey, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi dan menghalang pemberian kerana Allah, maka sesungguhnya sempurnalah iman. Jadi, sampai 2 hadis yang menyatakan iman dan kasih sayangnya ada perkaitan dia, maka benda tu memang berkait. Jadi, sama-sama kita amalkan agar kita punya iman ni jadi sempurna. Jadi, apa tuntutan berkasih sayang? Ada 5 semuanya. Okey, ada 5. Yang pertama sekali, kita sayang kepada Allah SWT. Ini mestilah, sebab apa? Sebab Allah SWT adalah pemberi rahmat dan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Okey, yang kedua, sayang kepada Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana baginda sanggup menanggung pelbagai ujian ketika menyampaikan dakwah Islam, dan dengan usaha baginda ini Islam telah tersebar sehingga kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Jadi kalau kita tak sayang kepada Allah, kita tak sayang kepada Rasulullah ni, kita ni memanglah orang yang tak kenang budi. Orang yang memang orang cakap memang jahat lah. Kan? Betapa Allah dah bagi kita macam-macam. Kan? Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, segala-galanya. Lepas tu Rasulullah pun dah bagi nikmat apa? Dah berjuang macam-macam kan untuk sebarkan Islam. Kita je apa semua tak buat ni. Memang kita sangat tak kena budi. Jadi 2 yang paling utama tuntutan berkasih sayang adalah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi kita tengok apa lagi 3 tuntutan berkasih sayang. Yang ketiga, ni pun penting juga, iaitu sayang kepada ibu bapa. Ni sayang kepada ibu bapa kerana ibu kita telah melahirkan dan ayah pula telah memberi nafkah. Dan juga kita perlulah sayang kepada adik-beradik
adik-beradik kita. Kan, ibu kita, ayah kita, mesti kita kena sayang. Kan, kalau dia orang tak ada, tak adalah kita kat dunia ni. Okey. Yang keempat, sayang kepada semua orang Islam kerana mereka saudara seagama. Okey, ni yang macam tadi ni yang Ustaz dah terang tadi. Dan yang terakhir kali, sayang akan flora dan fauna. Flora ni apa? Flora ni tumbuhan. Fauna ni haiwan. Okey, sebab apa kita kena sayang? Sebab flora dan fauna ni menjadi kehidupan kita lebih indah kan. Sebab apa? Sebab diorang ni menjaga ekosistem kita sebagai sumber makanan kita, faedah kita dan sebagainya. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita menyuburkan sifat berkasih sayang yang diridai Allah ni? Okey, ada 5 semuanya. Pertamanya, kita tolong-menolong ke arah kebaikan dan saling berpesan dengan kebenaran. Kedua, bersangka baik dan berusaha menutup aib orang lain. Ketiga, menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Keempat, memberi hadiah dan menziarahi anggota keluarga, guru dan rakan. Yang kelima, bersikap merendah diri kepada orang lain. Okey, dan yang terakhir sekali, sebelum kita habis belajar, kita tengok apa hikmah yang kita dapat sekiranya kita mengamalkan kasih sayang ni, kita terapkan dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama sekali, tentulah ianya akan memenuhi tuntutan agama. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita umat Islam agar berkasih sayang. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya. Okey. Sebab tu saya cakap tadi, Allah dan Rasul ni yang paling utama sekali. Okey, yang kedua, apa hikmah dia? Kita meraih perasaan cinta mengikut peraturan dan bimbingan agama. Sebagai contoh yang mudah, dalam mencintai harta, Islam telah menggariskan cara, sumber, pembelanjaan harta pada jalan yang betul dan baik. Jadi, setakat itu saja untuk pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah, semoga kita semua dapat ambil iktibar dan terapkan dalam kehidupan seharian kita apa yang kita belajar pada kali ini. Jadi, insyaAllah, kita jumpa di lain masa. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.